Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para jemaah yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat walafiat dan juga sentiasa di dalam keberkatan dan rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi alhamdulillah sementara sebelum pukul 10 tadi telah kita bersama-sama dengan Ustaz Rahmani Arwani dengan bacaan ratibnya. Mudah-mudahan dengan bacaan ratib tadi dan juga selawat dan juga zikir tadi dapat kita bersama-sama meraih manfaat pahala yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mudah-mudahan segala apa yang kita hajatkan diberkati dan diterima dan diampunkan dan diberikan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala hajat keperluan yang kita ada especially pada bulan Ramadan yang penuh barakah ini, dan juga pada malam ini, iaitu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, malam ini ialah malam nuzul Al-Quran. Maknanya berkenaan dengan nuzul Al-Quran ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, nuzul Al-Quran ni kalau kita ertikan, iaitu nuzul Al-Quran maknanya hari di mana Al-Quran ini diturunkan. Nuzul maknanya turun. Hari diturunkan Al-Quran, dan juga ialah hari di mana Nabi SAW pada pertama menerima mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam 17 Ramadan, di mana Nabi SAW mengikut sejarahnya dalam sirah Nabi SAW, Nabi SAW sedang berada di gua Hira, sedang bertafakur dan sedang mendiamkan diri di gua tersebut untuk memikirkan tentang masalah umatnya. Dan juga ketika itulah di mana pertama kali Nabi SAW bertemu dengan malaikat Jibril AS, di mana malaikat Jibril AS menyampaikan wahyu dengan, iaitu ayat yang pertama dalam surah Al-Alaq, iaitu Iqra, bacalah. So maknanya Al-Quran ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tujuan Al-Quran ini adalah untuk kita sentiasa membacanya. Okey. So, setiap hari perlu kita membacanya supaya kita dapat panduan dan guidance kepada kehidupan kita seharian sehinggalah hari kiamat. So, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau saya masukkan dengan baca, bacalah, iaitu maksudnya dalam ayat Al-Quran ini, baca tidak semestinya hanya baca dengan tajwid yang betul, tidak semestinya baca dengan tartil, tidak semestinya baca dari segi fizikal saja, tetapi perlu ditadabbur. Tadabbur maknanya perlu dipelajari, dan juga yatazakkar, perlu difikirkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah As-Sad ayat 29, iaitu yang bermaksud, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya kita mendapat pelajaran, orang-orang yang mempunyai fikiran. So maknanya maknanya dalam ayat ini Allah mengatakan bahawa kita, bila Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, adalah untuk kita sebagai untuk keberkatan yang pertama, untuk kita kedua memperhatikan ayat-ayat atau makna dalam ayat-ayat Al-Quran ini. Apakah pelajaran-pelajaran yang boleh kita dapat, yang boleh kita raih daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi untuk liyatadabbaru, dalam ayat ini disebutkan perkataan liyatadabbaru. Liyatadabbaru ni bermakna untuk
renungi, untuk dipelajari, untuk revision kita, untuk kita bertadabbur, memerhatikan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian waliyatadzakkar, dalam ayat ini dalam surah As-Sad 29, in the verse surah As-Sad verse 29, Allah says, okay, liyatadabbaru ayatihi. So we need to revise and we need to learn from the ayah of Al-Quran. Waliyatadzakkar, iaitu liyatadzakkar ini bermaksud dengan kita perlu untuk, bila kita baca Al-Quran, kita perlu memikirkan tentang ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala telah turunkan kepada Nabi SAW dan kepada umatnya. Iaitu perlu diambil perhatian setiap ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan. Kerana waliyatadzakkara ulul albab. Ulul albab ni bermakna orang-orang ataupun manusia yang mempunyai akal fikiran. Jadi kalau kita kata kita ni mempunyai akal fikiran, maka kita perlu dan perlu renungi setiap ayat-ayat Al-Quran dalam yang Allah telah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya sehingga hari akhirat. Perlu kita renungi setiap makna, setiap maksudnya, dan juga setiap hari perlu kita at least membaca tafsirannya dan sebagainya, apa yang dimaksudkan daripada ayat-ayat Al-Quran yang Allah telah turunkan. So itu adalah salah satu tujuan ataupun matlamat Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga untuk umatnya, untuk kita bertadabbur dan juga untuk kita memikirkan tentang ayat-ayat dan maknanya. Okey. Jadi bila kita memerhatikan tentang Al-Quran ini, tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, Al-Quran ini merupakan satu mukjizat Nabi yang paling agung, iaitu selagi mana belum tiba hari kiamat, maka Al-Quran ini akan terus berada dan akan terus terpelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak boleh berlaku sebarang penyelewengan dan tidak boleh ada satu makhluk pun yang boleh merosakkan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Walau macam mana pun manusia nak cuba buat surah baru ataupun mereka ayat-ayat baru, tetapi tidak akan dapat menandingi ayat-ayat ataupun kalamullah. Kerana ini telah terbukti dalam surah Al-Hijr ayat 9, iaitu Allah mengatakan bahawa inna nahnu nazzalna al-dhikra, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, iaitu sesungguhnya kalimah yang menurunkan, iaitu az-zikir, kalimah ini ataupun az-zikir ini, iaitu Al-Quran, adalah wa inna lahu lahafizun, iaitu kamilah, Allah lah yang akan menjaganya dan memeliharanya sampai bila-bila, sampai hari kiamat. Jadi Al-Quran ini akan terpelihara daripada sebarang kecacatan. Tidak siapa pun, manusia ataupun jin pun sekalipun, tidak boleh merosakkan ayat-ayat Al-Quran. Tidak boleh didatangi dengan ayat yang baru. Al-Quran adalah mukjizat Nabi SAW, terpelihara sehingga hari kiamat. Maka Al-Quran ini adalah panduan kita untuk manusia ini sehingga hari kiamat. Okey, jadi itu adalah tentang mukjizat ataupun pemeliharaan Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Al-Quran juga ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, adalah sangat istimewa kerana di dalam dunia ini ramai di antara kalangan manusia, walaupun ramai ataupun tidak, tetapi ada sebilangan kita yang menghafalnya. Ada sebilangan kita yang menghafal ayat-ayat Al-Quran. Ada yang ada menghafal 5 juz, ada yang menghafal 10 juz, ada yang menghafal 15 juz, ada juga yang menghafal seluruh ayat-ayat Al-Quran. Itu adalah yang paling terbaik. So ada perkara ini tidak berada di mana-mana agama bahawa seseorang itu dapat menghafal kitab suci mereka. Tetapi dalam agama Islam kita ada sebilangan daripada manusia ini dapat menghafal Al-Quran. Siapa yang mempunyai kecelikan hati
dan juga diberikan hidayah dan terang hati daripada Allah SWT, dapat menghafal Al-Quran seluruhnya. Kerana Nabi SAW ada bersabda, inna lillahi ahlin minan nas, iaitu sesungguhnya bagi Allah SWT itu ada ahlinya dan dalam kalangan manusia. Kemudian qala, dia berkata, qila man hum ya Rasulullah, ada sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Siapakah orang-orang yang ada ahlinya di kalangan manusia ini? Maka Nabi SAW pun menjawab, ahli Al-Quran. Qala ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuhu. Siapakah mereka wahai Rasulullah? Sahabat bertanya, siapakah mereka ni kalangan manusia yang ahlinya dalam Al-Quran? Maka Nabi SAW menjawab bahawa ahli yang kalangan yang manusia yang terbaik ialah ahli Al-Quran. Mereka itulah yang menjadi ahlullah. Ahlullah ni maknanya ahli keluarga ataupun anggota Allah SWT. Wa khasatuhu. Mereka ini diberikan keistimewaan yang khusus bagi mereka. So maknanya orang yang menghafal Al-Quran, orang yang pakar dalam bidang Al-Quran, orang yang pakar dalam bidang penafsiran Al-Quran, orang yang pakar dalam bidang ulumul Quran, iaitu asal usul Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, mereka ini semua ialah orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi mana mereka berada di dunia ini, selagi masih hidup, garaplah ilmu seberapa banyak yang kita boleh daripada orang-orang ini. Orang kira kita panggil mereka sebagai ulama, mereka yang memahami ayat-ayat Al-Quran, mereka yang tadabbur, yang setiap hari mengulang kaji ayat-ayat Al-Quran, yang setiap hari mengulang kaji dan memahami tentang tafsirannya, memahami dengan dalam tentang makna-maknanya. Mereka ini ialah ahli-ahli Al-Quran. Siapa yang ahli Al-Quran, maka mereka ialah ahli Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa diberikan keistimewaan. Okey. Itu berkenaan dengan para mufassir, orang-orang yang ahli Al-Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran dan sebagainya. Kemudian yang seterusnya, yang ketiga saya ingin kongsikan pada malam ini bahawa Al-Quran ini sebenarnya adalah manual. Manual hidup manusia, is a guidance for human beings in today's world. Maknanya jika kita ini sebagai manusia ini ada saja masalah-masalah yang kita ada dalam kehidupan, tak kira lah masalah apa, sebenarnya ada jawapannya di dalam Al-Quran. Bila mana Al-Quran ini diturunkan, ini khas adalah untuk umat Nabi Muhammad SAW sehingga hari akhirat. Dan di dunia ini, Al-Quran ini menjadi satu bentuk penawar bagi manusia sampailah hari akhirat. Dan juga Al-Quran ini akan membantu kita pada hari kiamat nanti. Bila mana kita sentiasa bertadabbur membaca Al-Quran dan juga mendalami makna-makna dalam Al-Quran, isi ayat-ayat Al-Quran ini, maka kita akan diberikan pertolongan daripada Al-Quran itu sendiri. Maknanya Al-Quran ini akan menjadi syafaat untuk kita pada hari akhirat. Kalau kita tadabbur, kalau kita sentiasa mengulang kaji tentang ayat-ayat Al-Quran ini, saudara yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian ia merupakan syifa ataupun penawar bagi seluruh umat manusia dalam semua aspek kehidupan. Dalam surah Yunus ayat 57, tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Jadi maknanya tuan-tuan, wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu dan yang menjadi syifa, yang penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada dalam dada kamu
dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maknanya apa tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian? Ini dalam surah Yunus ayat yang ke-57 mengatakan bahawa Al-Quran ini adalah satu bentuk penawar bagi umat manusia. Kita ni kalau ada sakit, kita akan, kalau sakit secara fizikal, for example, kita akan berjumpa dengan pakar, doktor dan sebagainya, kan? Jadi kalau misalnya lah, kalau kita sakit demam panas contohnya, kita akan berjumpa doktor dan sebagainya untuk dapatkan ubat, ubat seperti paracetamol dan sebagainya. Itu adalah secara fizikal, health kita. Tapi untuk penyakit, kita ada dua. Kalau kita sebut penyakit ini, ada dua penyakit, iaitu penyakit secara zahir, secara luaran, fizikal. Yang kedua ialah penyakit batin. Batin ini penyakit-penyakit dalaman kita, kerohanian kita. Maknanya dalam dada kita ni ada pelbagai penyakit juga yang kita boleh rasa, tetapi perkara ini kita tidak boleh nampak secara fizikal. Okay, so there are two types of sickness. Okay, one is a physical sickness, whereby we cannot we need to go to the doctor if we feel sick, for example the fever, diarrhea and so on. Then secondly is our own soul, our own heart. A lot of sickness or illnesses that are considered in our hearts. Okay, so penyakit batin ini tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, kalau kita nak ubat penyakit batin, satu saja penawarnya. Penawarnya ialah ayat-ayat Al-Quran. Okay? Penawarnya ialah Al-Quran. Al-Quran telah meletakkan segala bentuk penawar melalui ayat-ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran ini menjadi penawar bagi umat manusia. Bila mana kalau kita membacanya, pasti hati-hati kita akan merasa tenang. Jadi kalau hati-hati kita dapat merasa dengan ketenangan, itu adalah kalamullah yang menusuk dalam hati-hati kita. Kita kena ingat tuan-tuan, hati kita ini tidak boleh diubah kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang membolak-balikkan hati-hati kita. Bagaimana kita nak ubati hati kita daripada segala macam penyakit hati? Penyakit hati macam-macam tuan-tuan. Penyakit hasad dan dengki, penyakit iri hati, penyakit sombong, penyakit sedih, dan juga penyakit terlalu senang marah dan sebagainya, penyakit stres, depression dan sebagainya. Bagaimana kita nak ubat semua penyakit hati ini tuan-tuan? Dengan kita sentiasa membaca dan juga tadabbur Al-Quran setiap hari. Tidak ada jalan lain. Kalau misalnya kalau kita ada penyakit hati dalam diri kita, tidak ada jalan lain kecuali jalan penyelesaiannya ialah dengan kita rujuk semula kepada Al-Quran. Okey? Kerana apa? Kerana Nabi SAW bila mana ditanyakan tentang apakah akhlak Nabi SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat bahawa wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nabi Muhammad SAW mempunyai budi pekerti yang paling agung, kata Allah. Dan juga hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, bila mana sahabat bertanya beliau tentang akhlak Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahawa kana khuluquhul Quran, sesungguhnya akhlak Nabi SAW ialah Al-Quran. Okey, jadi kalau kita nak membetulkan akhlak anak-anak kita tuan-tuan, kalau kita nak betulkan akhlak ahli keluarga kita, maka kita nak kena rujuk semula kepada ayat-ayat Al-Quran. Bagaimanakah Al-Quran memberikan solusi bagi setiap masalah yang kita ada. Tidak kira lah masalah daripada segi akidah, masalah dari segi tauhid, masalah dari segi akhlak, masalah kehidupan kita seharian. Umpamanya kalau kita ada masalah
pernikahan, perceraian dan sebagainya, ada juga guidance daripada Al-Quran. Kemudian masalah jual beli, ada juga masalahnya telah diterangkan dalam ayat Quran. Kemudian masalah kita, hati-hati kita, umpamanya kalau kita rasa kita ni kurang sabar, bagaimanakah kita nak tingkatkan kesabaran kita dengan dengan berzikir dan bersolat dan sebagainya. Itu ayat Quran sudah menerangkan. Okey. Dan juga dalam hati kita ini, kita perlu menanamkan dengan sepenuh keyakinan bahawa Al-Quran ini adalah satu kitab petunjuk ataupun hidayah untuk kita manusia sepanjang zaman sehingga hari akhirat. Dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, di mana kitab Al-Quran ini tak ada sembarang syak, tidak ada sembarang keraguan padanya, dan juga ia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi kita orang kaum muslimin yang beriman kepada Allah SWT, Al-Quran lah sebagai satu petunjuk untuk kita memberikan kesejahteraan kehidupan dunia dan akhirat. Okey. Kemudian kita juga perlu beriman kepada Al-Quran ini dengan secara menyeluruh. Tidak boleh kita tolak sebahagian, ambil sebahagian. Tidak boleh. Kerana Allah SWT berfirman juga dalam surah Al-Hijr ayat 89-91, iaitu bermaksud, sesungguhnya aku ini adalah seorang Rasul pemberi amaran dan bukti-bukti yang nyata tentang turunnya azab ke atas orang-orang yang ingkar. Tidak boleh kita ingkar ayat Quran semuanya ataupun sebahagiannya. Perlu kita ikut, perlu kita beriman dengan keseluruhan ayat Al-Quran. Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang-orang yang membahagi-bahagi kitab Allah. Ada juga golongan yang membahagi-bahagikan kitab Allah. Ada yang dia ambil, ada yang dia tak nak ambil, dan sebagainya. Dan juga mereka ini telah terbahagi kepada beberapa bahagian, lalu mereka percaya kepada sebahagian dan menolak sebahagian yang lain. Dalam ayat surah Al-Hijr, tidak boleh kita sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran ini, kita tidak boleh menolak sebahagian Al-Quran dan ambil sebahagian yang lain. Perlu untuk kita mengambil seluruh ayat Al-Quran dan juga beriman dengan seluruh ayat Al-Quran. Kemudian seperti mana yang saya terangkan tadi, antara keistimewaan Al-Quran ialah bila kita manusia ini, bila datangnya hari kiamat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita membacanya daripada sekarang, kita tadabbur, kita memerhatikan ayat Al-Quran daripada sekarang sehinggalah bila-bila, maka pada hari kiamat akan diberikan syafaat kepada para pembacanya. Okay. So iqra'ul Quran, Nabi SAW bersabda, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada para pembacanya. Okey, siapa yang baca Al-Quran, bertadabbur dengan Al-Quran, Al-Quran akan membantu kita pada hari kiamat. Kemudian ada sebuah hadis lagi, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Maknanya kalau kita baca Al-Quran ni satu huruf saja, maka dapat satu kebaikan ini sama dengan 10 kebaikan. 10 kali ganda. Allah Ta'ala akan beri ganjaran. La aqul alif lam mim harf. Nabi SAW kata, tidaklah aku katakan yang alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun. Alif satu huruf, walam harfun, lam satu huruf, mim satu huruf. Contoh dalam ayat alif lam mim. Alif lam mim ini satu alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi satu huruf, satu kebaikan menyamai dengan 10 kali ganda kebaikan daripada Allah SWT. Kalau kita baca setiap huruf, kalau kita baca ayat Al-Quran
keseluruhannya, maka berganda-gandalah amalan kita, berganda-gandalah ganjaran daripada Allah SWT. Okey. Dan juga sebuah hadis lagi, Nabi SAW juga bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Siapa yang sebaik-baik kamu yang menghafal yang ataupun yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya, itu adalah sebaik-baik manusia lah. Jadi sebagai seorang manusia, kalau kita dapat mempelajari Al-Quran, kita mengajarkannya pula kalau kita sudah mahir dalam satu ilmu Al-Quran. Contohnya kalau kita parents yang sedang mendidik anak-anak kita untuk membaca Al-Quran, maka kita perlu mempelajarinya terlebih dahulu daripada guru-guru yang bertauliah, yang pakar dalam bacaan Al-Quran. Maka bila kita dah dapat ilmu tu, kita boleh sampaikan ilmu Al-Quran ataupun ilmu bacaan Al-Quran itu kepada anak-anak kita. Kerana apa? Itulah sebaik-baik kita sebagai umat Islam. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga yang mengajarkannya. Itu dia. So itu adalah antara nikmat ataupun panduan Al-Quran bagi kita sebagai dalam kehidupan kita dalam dunia, untuk mencapai kecemerlangan di akhirat. Panduan Al-Quran ini merupakan panduan hidup untuk manusia. Jadi tidak ada panduan yang paling baik kecuali Al-Quran. Dan juga Al-Quran ini juga merupakan satu mukjizat di mana Al-Quran ini akan terpelihara oleh Allah SWT daripada ia diturunkan sehinggalah hari akhirat nanti, insya-Allah. Okey. Okey. Dan akhir sekali, untuk rumusannya, tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, ini saya ada petik beberapa artikel lah. Ada satu artikel ini daripada daripada Mufti Wilayah Persekutuan .gov.my. Ini adalah bukti-bukti lah dari segi saintifik, dari segi pakar saintis. Mereka mengatakan bahawa pengaruh bacaan Al-Quran ada melibatkan kita punya saraf otak dan juga organ tubuh kita. Iaitu seorang pakar mengatakan bahawa tidak ada lagi bacaan yang dapat meningkatkan terhadap daya ingatan dan memberi ketenangan kepada seseorang kecuali membaca Al-Quran. Jadi pakar saraf otak dan sebagainya, mereka sudah mengkaji perkara ini dan mereka mengatakan bahawa tidak ada bacaan lain yang dapat meningkatkan kita punya daya ingatan. Maknanya daya ingatan, our ability to memorize, kehebatan kita untuk menghafal perkara-perkara ataupun untuk menguatkan kita punya akal fikir, dan juga untuk kita memberikan ketenangan hati-hati kita, iaitu dengan kita membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, maka sudah pasti akan memberikan ketenangan kepada hati-hati kita. So ini sudah dibuktikan melalui saintifik. Okey, Dr. Al-Qadi, beliau ni melalui dia punya penelitiannya di Amerika Syarikat, di klinik besar Florida di Amerika Syarikat. Mereka ni telah membuktikan bahawa berjaya seseorang kalau dia mendengar ataupun hanya mendengar saja, bila dia mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran, seorang Muslim, baik mereka yang berbahasa Arab atau bukan, maka mereka akan merasakan perubahan fiziologi yang sangat besar, dari segi tekanannya, blood pressure-nya dan sebagainya, dapat menurunkan tekanan, dapat menurunkan ataupun menghilangkan kesedihan,
dan dapat juga memperoleh ketenangan jiwa, dapat merungkai pelbagai macam penyakit, merupakan pengaruh am yang dirasakan orang-orang yang mendengar ayat Quran. Mereka kumpul orang-orang untuk diberikan untuk mendengar ayat-ayat suci Al-Quran saja. Tidak kira orang tu yang pandai bahasa Arab ataupun yang bukan bahasa Arab dan sebagainya. So kajian telah membuktikan. Okey. Okey, kemudian statistik dalam sebuah laporan dalam persidangan perubatan Islam Amerika Utara tahun 1984 disebutkan Al-Quran ini sebenarnya terbukti mampu mendatangkan ketenangan sehingga 97% bagi mereka yang mendengarkannya. So 97% of dia punya responden masa tu dikaji dan diberikan didengarkan ayat Al-Quran kepada mereka, mereka dapat merasakan ketenangan. 97% dapat merasakan ketenangan dalam hati-hati mereka walaupun mereka tidak faham satu ayat pun. Okey. So sudah terbuktilah bahawa ayat Quran ini dapat memberikan ketenangan jiwa dan juga dapat memberikan solusi dalam kehidupan kita sehari, insya-Allah. So akhir sekali yang saya ingin simpulkan pada ceramah kita pada malam ini, sempena nuzulul Quran, bahawa matlamat Al-Quran ini yang pertama sekali untuk kita mendidik akidah kita, untuk kita mengetahui dengan lebih mendalam akidah kita dan juga sudut pemikiran kita berkaitan dengan ketuhanan, kerasulan dan juga pembalasan pada hari akhirat dan sebagainya. Okey. Dan seterusnya ia juga merupakan satu bentuk kemuliaan bagi insan-insan yang dapat menghafal, bagi insan-insan yang dapat mempelajari ayat Al-Quran ini dan juga mereka dapat menyampaikan ayat Al-Quran ini dari segi maksudnya menyampaikan kepada manusia yang lain. So orang yang ahli Al-Quran ini adalah ahli Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang akhir sekali ialah dengan Al-Quran kita dapat mendidik hati kita, dapat membersihkan jiwa kita, akan dapat membentuk keluarga kita, akan dapat membentuk masyarakat kita ke jalan yang benar. Kerana Al-Quran ini adalah panduan hidup manusia. Ia adalah seolah-olah satu manual book yang akan kekal abadi sehingga hari akhirat. Jadi akhir sekali bila kita dapat mempelajari dan mendalami ayat Quran, memahami maksudnya dan juga mempraktikkan dalam kehidupan kita, akhirnya bila kita meninggal dunia, kita tinggalkan dunia ini dan masuk pada alam akhirat, insya-Allah di alam akhirat Al-Quran akan membantu kita dan memberikan kita syafaat di hari kiamat, insya-Allah. Okey. So itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ahli Facebook Live ini, untuk para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih kerana sudi bantu dan sokong kami, FB Live, sokong dari segi donations dan sebagainya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang amat bermakna untuk kita semua. Lebih lagi sudah masuk 17 Ramadan. Kita sudah masuk pada akhir-akhir Ramadan juga. Perbanyakkanlah ibadah kita, perbanyakkanlah amal kebajikan kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita Ramadan ini, walaupun di tengah-tengah COVID-19 kita tidak dapat bersolat tarawih berjemaah di masjid, tetapi kita dapat meneruskan ibadah puasa kita tanpa ada sembarang gangguan. Kita dapat beriftar dan bersahur di rumah, kita dapat lebih masa dengan keluarga di rumah, solat tarawih berjemaah dan sebagainya. Ini adalah satu keberkatan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, satu nikmat yang tidak ternilai dari segi wang harta. Ini adalah satu nikmat yang kita perlu syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sepada dengan malam nuzulul Quran, teruskan kita untuk tadabbur Al-Quran, untuk memerhati makna-makna Al-Quran, bukan dari segi bacaan saja.
Kalau kita sudah baca dengan baik, alhamdulillah, tetapi dari segi memahami makna dan isi kandungan Al-Quran supaya dapat meresap dalam diri kita dan juga dapat mempraktikkan dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah, supaya Al-Quran itu dapat menjadi syafaat di hari akhirat kelak, insya-Allah. Sebelum saya tutup, mungkin ada tuan-tuan yang ingin bertanya, silakan. Kalau ada ingin bertanya tentang Al-Quran ini. Oh, tadi sebelum live tadi ada sahabat saya, beliau bertanya tentang Al-Quran ini. Adakah boleh ataupun tidak kalau kita sebelum tidur tu kita buka handphone, Al-Quran punya apps, kita baca, boleh atau tidak walaupun kita mungkin tidak ada wuduk dan sebagainya. Okey. Jawapan ringkasnya sebenarnya boleh. Boleh kita baca Al-Quran melalui handphone sebelum tidur. Maknanya kita tengah baring atas katil kan, tengah nak tidur tu, kita buka Al-Quran sikit, baca sikit, boleh, tak ada masalah. Tetapi seeloknya, sebaik-baiknya yang sunnah Nabi SAW, kita berwuduk dulu sebelum kita tidur. Jadi bila kita dah berwuduk sebelum tidur, kita baca Al-Quran lebih baik ketika itu. Kerana bila kita berwuduk sebelum tidur, bila kita tidur, Allah, para malaikat akan memelihara kita, insya-Allah. Itu adalah satu sunnah. Tetapi kalau anda tidak ada wuduk pun tidak mengapa, boleh juga anda membaca Al-Quran melalui apps tersebut. So tidak ada masalah. Okey, tuan-tuan, kalau misalnya ada soalan-soalan, boleh letakkan di komen kalau ada, sebelum saya end kita punya live ceramah, insya-Allah. Okay, so Al-Quran ini adalah manual kehidupan kita manusia, dan juga banyak perkara-perkara yang boleh kita pelajari daripada Al-Quran. Bila bukan sahaja dari segi fizikal kita membacanya dapat ketenangan hati, tetapi ia dapat merungkai semua masalah-masalah dalam kehidupan kita seharian. Kalau kita ada masalah-masalah tentang pernikahan, perceraian, ada solusinya dalam Al-Quran. Kalau ada masalah tentang hutang piutang dan sebagainya, ada solusinya dalam Al-Quran. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau anda berhutang, maka kena tulis dan sebagainya, ada penerangannya dalam Al-Quran. Kemudian jika anda bersedih, jika anda berasa sedih ataupun terlalu marah dan sebagainya, ada solusinya dalam Al-Quran. La tahzan dan sebagainya, innallaha ma'ana dan sebagainya. Kita kena tengoklah, lihat kepada ayat Al-Quran ini. Allah Ta'ala ni sebenarnya sentiasa membicarakan kepada kita. Bila kita buka ayat Al-Quran tu, seolah-olah kita baca tu, kita kena fikirkan bahawa Allah Ta'ala sedang berbicara dengan kita. Itulah sebaik-baiknya kita dapat menghayati isi kandungan Al-Quran, insya-Allah. Okey, so ada apa-apa soalan lain? Kalau tidak ada, saya berhenti setakat ini saja. Mudah-mudahan penyampaian saya ini bermanfaat pada malam ini, kerana Al-Quran ini sebagai satu panduan hidup manusia. Jadikan Al-Quran sebagai panduan kita dalam kehidupan kita seharian. Ada masalah dengan keluarga, rujuk balik Al-Quran, apa kata Al-Quran dalam perkara ini. Jika ada masalah harta, pusaka dan sebagainya, rujuk balik Al-Quran, apakah Al-Quran telah terangkan tentang perkara faraid dan sebagainya. Semuanya ada solusinya, dan mudah-mudahan kita jadikan Al-Quran ini sebagai imam kita, panduan kita dalam kehidupan seharian. InsyaAllah. So itu saja yang saya ingin sampaikan. Apa yang baik, apa yang saya kongsikan adalah baik, itu datang daripada Allah SWT. Jika ada apa-apa kesilapan ketika penyampaian saya tadi, saya ampun mohon dan maaf, kerana itu adalah diri saya sendiri, hamba yang lemah, hamba yang dhaif, lagi lemah di sisi Allah SWT. Kita semua masih dalam proses belajar dan juga dalam proses kita mengenal diri kita, dan dalam proses untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita semua sama saja. Yang membezakan kita adalah keimanan kita kepada Allah SWT.
teruskan beribadah, teruskan qiyamul lail dan sebagainya pada bulan akhir Ramadan ini. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya, insya-Allah. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, saya juga akhir sekali ingin saya merayu kepada para jemaah yang dirahmati Allah, teruskan menderma kepada Masjid Haji Muhammad Saleh, kerana derma anda, setiap sen, setiap wang ringgit yang anda keluarkan adalah untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala wang ringgit yang anda tunaikan untuk masjid adalah untuk jihad fi sabilillah, untuk jalan kebenaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid kita memerlukan dana daripada masyarakat kerana untuk menampung kos-kos, lebih lagi kos-kos membayar gaji-gaji staf dan sebagainya, dan juga penyelenggaraan masjid yang pada masa-masa akan datang diperlukan, insya-Allah. Okey. So akhir sekali jangan lupa bayar zakat anda. Zakat anda kena terus direct kepada Muiz zakat.sg, insya-Allah. So itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.